Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rosina Nur Aziah Abu Kasim, Nur Ali Siti Paridah Kamariah Ibrahim, Hairiah Haji Ismail, Maimunah Ayub, Hanisa Syafi'i, Raziah Ji, Hayati Abdul Aziz, Rodiah Syarif. Oh, okey, faham. Cik Rodiah faham. Okey. Izah Faiz, Hayati Abdul Aziz, Aziana Aziz, Zan Abu Kasim, Sutra Hati Abdul Rahman, Azizah Atan, terima kasih 100 tas. Hasnah Abdul Rahman, Rafi'ah Abdul Rahman, Salmah Ahmad, Anida Sulaiman, Lesung Pipit. Masya Allah, Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Saya baru join. Terima kasih Lesung Pipit. Mai cak sikit kat Ustazah. Besar mana Lesung Pipit? Besar ke Lesung Batu besar? Masya Allah. Minta maaf baru masuk dah. Kena gurau dengan Ustazah. Nur Aziah Abdul Jalil, Cik Nurliah Rahanimun, Ratib NS, Hani Raihani 50 stars, thank you. Rose Amran, Rose gitu. G Syahrum, Shaniza SBM, apa khabar Cikgu Jah? Masya Allah, anak-anak sihat ke? Rozayah Razali, Azli Zaluman, Hanisa Syafi'i, Seri Adi, Masya Allah, Wuryanti Wu, Zaliha Ahmad, Hanisa Syafi'i, Yus Marianti Yusuf, Rosita Abdul Razak, Ratib NS 100 stars, thank you. Raizah Awang Ahmad, Yasmin Yaakob, Siti Aisyah Ali Husin, Asia Husin Ahadiah Agoy, Rus Ramli, Izah Faiz, Masya Allah, Hindun Rahman, Berpagi-pagian, Marabiah Abdullah, Jamilah Itam, Berpagi-pagian di pagi 11 Zulhijjah. Semoga Allah anugerahkan barakah. Siti Is, Mariah Ros, Nitawati Gi, Supiah Masud, Shaniza SBM, Masya Allah, Alhamdulillah. Ni Cikgu Jah ni nak mohong ni. Mana ada anak-anak Al-Fawaz hari ni pergi school? Tak kan? Masya Allah. Siti Nur Aisyah, Wais Al-Qarni, Hamidah Taib, Siti Hajar Ahmad, Adi Izan, Wan Nurashikin, Wan Daud 50 stars, thank you. Norizan Wan Husin, Suzy Buang 100 stars, thank you. Norahan okay. Happy birthday Kak sekejap bilang nama ni, Azaniah Kak Asnah, okay. Patahiyah Muhammad, Nur Azian Mamat 100 stars, thank you. Nur Cahaya, Subhanallah, Allahu Akbar. Shohaini Zamzam, Alhamdulillah. Halimah Tun Yusuf, Rafiah Abdul Rahman kata welcome to the club. Lesung Pipit club. Apa ni nama? Club Latahzan. Masya Allah. Pakak-pakak ada lesung pipit belaka nanti kita ni. Masya Allah, Masya Allah. Betul-betul cuaca sejuk guys. Nur Aini Sarpon, Zabidaza, Masya Allah. Siti Nurbaini Ahmad, Zainura Jumaat, Badariah Rahman. Duk tegak siapa macam apa habak tu. Nur Mahdaud, Zalilah Mat Aruf, Salmah Ahmad, Fauziah Aziz 200 stars, Masya Allah, syukran. Fazlina Sa'ad, Hamidi Ali 50 stars, thank you. Saripah Rina Zahara alias Mas Liza Bagiran. Wah, Kak Mas Liza raya di N9 ke? Negeri 9.
Ziwanul. Macam mana nak sebut ni betul ke? Ziwanul. Welcome to the club. Masya Allah. Masya Allah. Betul Shaniza SBM. Latifah Mat Syarif. Betul. Siti Hajar Ahmad. Azima Kamarudin. Rashidah Saul Hamid. Haryani Manap. Haryani Aman. Haryani Manap. Haryati Aman. Subhanallah. Mazni Ahmad. Hasnah Ibrahim. Maryam Syarbaini. Lamanya tak jumpa Kak, sihat ke? Aziramli Rohana Abdul Majid. Rashidah Saul Hamid. Zalifah Ishak Fauzi Hazi. Suhaila Ismail. Siti Roziah Osman. Okeylah, kita nak mulakan dengan Ummul Kitab. Semoga Fatihah ini insya-Allah. Kak Siti Azmahani dari mana? Nak hala KL pula. Kak Siti Azmahani nak datang KL? Kak Siti Azmahani nak datang KL, mai jumpa, mai ambil beg umrah sekali lah. Kan macam mana? Masya Allah, tabarakallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ke nak serah dokumen ke macam mana? PM tepi dah. Khatijah Sekario, Syai Ismail, Asmawati Abdullah, 75 stars. Okay, apa khabar semua? Masya Allah, terlebih makan daging tak? Ke daging banyak disedekahkan semula? Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak mulakan dengan Ummul Kitab. Semoga Fatihah ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai memang dah Ummul Kitab pun ibu kepada seluruh isi Al-Quran. Mengambil keberkatannya. Jom sahabat-sahabat bantu tolong doakan tim Darul Fawaz yang sekarang ini dah mula masuk ke dalam kampung-kampung di Kampung Cham, yang sebenarnya Kampung Cham ini seluas negeri Pahang. Kita sebut Kampung Cham, dengar grup ni pergi Kampung Cham, grup ni pergi Kampung Cham. Berapa banyak lembu mereka nak dapat. Tu lampak, tak mau pi, cakap je lebih. Masya Allah. Saat ni bila Ustazah buka trip nak pergi Phnom Penh ke Kampung Cham, Kemboja, hampa jangan tak ikut lah. Hampa duk follow kami berapa daripada satu kampung ke satu kampung, berjam-jam nak sampai. Sekarang jalan dia dah okey sikit dah. Ustaz kata jalan dia gedegut, 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 gedegut. Bunyi apa tu? Macam naik kuda lah. Rupa-rupanya bukan naik kuda. Semalam daripada airport Phnom Penh, mereka naik van lah. Van membawa mereka ke Kampung Cham. Perjalanan 3 jam lebih lah. Dan jam mereka awal 1 jam. Kat sini sekarang pukul 7 pagi. Mereka pukul 6 pagi. Tapi 6 pagi mereka dah cerah terang benderang. Sebab subuh mereka lebih kurang 4.12 pagi tadi. Sedangkan mereka baru nak landing check-in hotel dalam pukul 2 pagi lah lebih kurang. 2.30 pagi macam tu. Jadi bayangkan mereka hanya dapat rehat seketika. Sebab Ustaz tak biasa ambil tiket malam macam tu, sabar. Biasanya paling lewat pun mereka akan fly lepas isyak macam tu mereka dah sampai dah dekat Kampung Cham. Tapi sebab tiket lepas daripada COVID ni memang payah. Padahal kami dah booking tiket awal. Lepas tu mereka buat penjadualan semula. Tiket AirAsia tukar. Didelaykan beberapa jam. Tu yang jadi lewat petang semalam. Maghrib baru mereka masuk. Wambo, Shaniza SBM nak join pergi Kemboja. Nanti Ustazah buat. Jangan duk kata anak-anak Al-Fawaz tak ada siapa jaga pula. Okay. Jadi keberangkatan tim Darul Fawaz ni sebenarnya adalah percubaan setelah 2 tahun mereka tak ke sana. Bahkan setiap tahun kadang-kadang sampai 2-3 kali kami pergi. Sebab kami dah ada madrasah angkat di Kampung Cham, Kemboja. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Anak-anak kami ramai dekat Kemboja tu. Sebab dah masuk 15 tahun saya tengok dengan mata sendiri betapa orang-orang Islam di sana. Memanglah kat tempat kita nak cerita ni kadang-kadang macam kelakar juga. Sebab banyak berbenau orang
bercakap-cakap. Habis tu siapa nak tolong yang kat kampung kita, yang kat tempat kita? Kita tolong sahabat-sahabat. Hok yang kat kampung kita, kat tempat kita, kita tolong. Pemurah-pemurah orang Malaysia ni, Masya Allah, kita tolong, bukan kita tak tolong. Hampa kalau bercakap tu macam pasal apa nak tolong orang luar negara, kami pun susah. Yang bercakap tu, jom mai pakat-pakat tolong. Kan, kita nak luaskan. Masya Allah. Kan ustaz kita dah jadi macam JDT pula dah. Kan luaskan kuasamu. Itu betul, nanti salah. Kak Marianti Yusof. Betul ke? Apa JDT cakap? Luaskan kuasamu. Salah. Lepas tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mai tengok sendiri daripada kampung perahu di Phnom Penh. Kemudian sepanjang Sungai Mekong tu ada tempat tinggal. Masya Allah, mereka membina surau dengan pokok-pokok buluh sahaja. Kesimpulannya, mak-mak ayah-ayah kita yang dah lanjut usia, mereka mengatakan orang Kemboja ni macam kita hidup pada zaman sebelum merdeka dulu, Ustazah. So, mereka nak maju, mereka kena tolonglah diri mereka sendiri. Betul. Tapi Malaysia sangat bertuah. Macam mana hampa duk komplain kerajaan pun, tetap orang Islam yang diutamakan dan dibantu, insya-Allah, sahabat-sahabat. Tapi di sana, Kampung Cham itu, mana yang kawasan Islam, mereka tak dibantu. Dulu mula-mula kami sampai, nak ambil wuduk, meremang bulu roma setiap kali nak cakap. Nak ambil wuduk pun mereka terpaksa beli air bersih. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, beli air untuk berwuduk. Bayangkan. Now Alhamdulillah, telaga dah banyak dibuat. Lepas tu pertolongan daripada negara-negara Asia, orang-orang Islam sampai ke Kemboja, sahabat-sahabat. Dah mula dah mereka ada madrasah, ada masjid. Kau tidak dulu memang tak ada lah. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sedih. Sedih tengok. Jadi hari ini kalau orang yang faham, kita pergi ke sana, subhanallah sahabat-sahabat. Sebab tak tahulah nak cakap kalau kita tengok benda tu tak berbaloi dari segi ukhrawi kami tak buat. Sebab banyak lagi benda lain yang kami boleh buat. Bukan mudah sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukan mudah. So kalau yang kata tolong negara orang, negara sendiri tak tolong, alah nak tergelak pun ada. Kan sahabat-sahabat, sudah pastilah takkanlah kera di hutan disusui, anak dalam gendongan keciciran, apa tak ingat. Dah. Of course Malaysia yang tercinta dulu. Masya Allah, Allahumma salli ala Ustaz Azwan baru balik daripada bantuan di Baling. Alhamdulillah dengan izin Allah. Ni tak sangka flight AirAsia lewatkan kapal, jadinya mereka lewat pagi. Sebab mereka masuk ke kapal semalam azan maghrib. Jadi mereka tak solat maghrib lagi, lewat sampai dekat sana nak solat jamak takhir lagi. Lepas tu check-in hotel yang dah 2 tahun. Ustazah pesan ke Ustaz, bang, dah 2 tahun dah hotel-hotel dekat Kampung Cham tu tak ada orang duduk. Bismillahirrahmanirrahim, la yadur, lebih sikit. InsyaAllah Allah jaga. Itulah kan, sahabat-sahabat, siapa nak masuk kat Kampung Cham kalau tak ada korban Kemboja? Masya Allah, betul Yus Marianti Yusof. JDT kuasa Allah maha luas, lagi luas. Subhanallah. Lepas tu pukul 4 pagi dah subuh, mereka dah bangkit. Dan sekarang ni mereka dah lepas sarapan. Dan mereka sedang dibawa masuk ke kampung-kampung yang mana Masya Allah, percubaan pertama ini masuk sebab kita tak bawa ramai kerana fobia lah, trauma dengan yang ustaz pergi baru ni seorang. Tiba-tiba masalah ialah SOP lepas COVID ni kan, ustaz terkandas di sana, tak boleh fly balik. So na'udzubillah min zalik, semalam saya puaslah berdoa, saya kata permudahkan sebab takut juga mereka datang dengan satu beg pisau parang semua kan, ada sekatan ke sebagainya. Lepas tu mereka masuk Alhamdulillah dengan aman, dah sampai Kampung Cham tu dah tak ada masalah dah. Yang banyak cekadak sikit dekat Phnom Penh, muka ya Allah, muka tak tahu nak habaq lah. Lain nur wajah orang Islam dengan yang dekat Phnom Penh tu, ya Allah susah lah sahabat-sahabat. Memang macam komunis lah, kita tengok muka-muka mereka ni tatut. Tengok muka mereka ni tatut. Lepas tu pergi dekat Kampung Cham. So pergi dekat Kampung Cham, dah subuh, mereka mula bergerak. So hari ini peserta korban di Kemboja akan diupdate oleh admin kita sentiasa. Selesai sahaja
pisau, parang pedang dia letakkan di leher sembelihan, disembelih oleh tim DF. Okay, kita akan masukkan dalam grup. InsyaAllah kalau anda tak live, anda akan tengok perkembangan bagaimana kita menguruskan. Subhanallah, sampailah selesai tanpa iklan yang meluas pun. Peserta-peserta korban yang lepas-lepas, sahabat-sahabat melihat sendiri dengan luar jangkanya sampai 137 ekor lembu yang bersebaran ke banyak kampung untuk kita serahkan. Sebab tim DF hanya akan sembelih, lepas tu standby dah kereta. Lembu mereka kat sana kecil, mereka boleh angkut apa macam kandak macam mana kan. Mereka angkut, lepas tu boleh sumbat dekat dalam bonnet kereta lagi pun. Sampai dekat tempat tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, barulah mereka buat proses melapar, menimbang, mengagihkan. Jadi pantaslah insya-Allah hari ini saja mungkin lebih kot 100 ekor akan ditumbangkan, mudah-mudahan. Tengok cuaca, sebab pagi tadi subuh di Keramat ni hujan lepas solat subuh. Lepas tu Ustazah kata subuh ni hujan bang, jarang subuh hujan kan. Ya ke? Seiring dengan kami kat sini tengah sarapan pun hujan. Semoga hujan, ciwah Ustazah Zai. Dia kata doakan abang nak start dah ni. Okey, doa saya selebat hujan-hujan yang turun, ciwah. Lepas tu Ustaz kata kat sana, semoga keberkatan korban pada tahun ini selebat hujan-hujan yang turun juga. Gitu. Okey, bila nak baca Al-Fatihah dan doa ni Ustazah. Alah, hari ni saya free. Okey sahabat-sahabat, saya free. Hari ni saya nak berkuliah 3 jam. Cicak kata betul. Muhong, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ni, semangat 11 Zulhijjah. Ada yang berpuasa? No. Buka puasa sekarang. Haram berpuasa kerana semalam 10 Zulhijjah hari Aidul Adha. Hari ini 11, 12, 13, besok dan lusa adalah hari Tashrik. Maka diharamkan berpuasa. Ada 5 hari dalam setahun yang diharamkan orang Islam berpuasa. Pertama, 1 Syawal. 1 Syawal haram puasa. 10 Zulhijjah semalam haram berpuasa. Hari Tashrik 11, 12, 13 haram berpuasa. Atas alapan Ustazah saya puasa qada, Ustazah saya puasa nazar, Ustazah saya puasa wajib. La, haram berpuasa. Faham? Masya Allah, tabarakallah. Jadi ilmu ni sahabat-sahabat memandu kita, menyatakan bahawa kita nak beribadah pun, nak masuk ke syurga, mesti dengan apa yang telah Allah syariatkan dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Contoh, anda nak beraya rumah Ustazah. Contoh, pintu tertutup sebab Ustazah tak ada kat rumah. Lepas je ni, Ustazah dah berangkat lagi ke rumah bapa Ustazah, insya-Allah. Tugas-tugas adik Ustazah satu keluarga buat korban di madrasah anaknya hari ni di PD. Yang jaga bapa tu, jadi adik yang jaga tahfiz kertih tu tidak rumah bapa malam tadi. So pagi ni saya settlekanlah tahzan, lepas tu depa nak ziarah kubur mak semua. So saya seharian jadi babysitter kepada bapa, masya-Allah. Subhanallah, sambil-sambil lah mendoakan dapat berita daripada Kemboja semua kan sahabat-sahabat. Sebenarnya saya tak follow ada kat sini, tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, roh saya bersama-sama mereka. Okey. Kemudian Wak Bedul.
Wak betul kata Ustazah pakai spek baru. Taklah sahabat, tidak. Ini antara spek saya yang paling lama. Siap dah tukar 2 kali kan, tak jatuh pecah. Ni kalau tak ada frame macam ni, memang tak boleh lasak. Jatuh sikit je pecah berderai. Dah bingkai yang sama, saya baru je tukar cermin. Sayang sebab yang lain semuanya ada frame, yang ni tak ada frame. Ni apa pula saya handu kali. Saya pun free Ustazah kalau kuliah Ustazah 3 jam. Ya Allah, ada orang percaya Ustazah nak buat kuliah 3 jam. Ustaz kita tengok video terkini. Amboi Ustaz, ni dia buat video ni. Dia mesti dia baru belajar. Dia tanya saya pun baru belajar. Ya, macam mana awak buat FB story boleh ada music? Saya baru belajar, sebenarnya saya bukan reti. Jadi saya rasa dia ni tengah belajar nak masukkan video dia ni ada muzik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Okay, are you ready? Tajuk hari ni best sahabat. Memang kena 3 jam. Are you ready? 3 jam. Tajuk hari ni best. Serius, tak ada yang tak best lah dalam tajuk ni. Tahniah sahabat-sahabat Latahzan, anda tinggal nak menghabiskan sikit secongek je lagi kitab ni, bab 268. Tapi rupa-rupanya dah semakin ramai yang nak dapatkan balik kitab Latahzan. Sahabat tim khidmat kata, Ustazah kena tambah stok kitab Latahzan. Kenapa? Mereka yang tak ada kitab ni duk. Saya cakap lah, kenapa mereka duk beli kitab? Kuliah dah nak habis dah ni. Kan Ustazah dah umumkan, lepas ni Ustazah nak buat Latahzan Sabtu Ahad. So mereka duk order buku Latahzan. Anda yang dah 268 bab mempelajari kitab Latahzan, kitab mungkin dah lunyai. Kalau buat nota lah kan, kalau sentiasa buka kitab lah kan, sekian dimaklumkan. So teruskan bab 268. Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yakinlah akan janji Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya doa anda terkabul. Lapar. Masya Allah. Yakinlah akan janji Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya doa anda akan terkabul. Masya Allah. Terima kasih yang hantar-hantar stars dekat Ustazah. Star ni terus ke akaun Darul Fawaz. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, alhamdulillah, subhanallah. Yakinlah akan janji Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya doa anda akan terkabul. Tak adalah sampai 3 jam. Tapi maksud Ustazah, bab 268 ni saya nak habiskan. InsyaAllah keberkatan majlis ilmu kita ini. Bantu dengan doa supaya tim Darul Fawaz menyelesaikan amanah dengan indah, dengan izin Allah, penuh barakah pada hari ini. Dan korbannya anda, Allah Subhanahu Wa Taala terima sebagai penghapus dosa, sebagai pemakbul doa, sebagai penunai hajat-hajat anda sekalian, insya-Allah. Amin. Ratna binti Ali, subhanallah. Sarimah Kasim 20 stars, thank you. Sejak dahulu Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas ni sahabat, memang banyak kisah-kisah yang diceritakan doanya dimakbulkan. Ini cerita doa, subhanallah. Sejak dahulu Sa'ad bin Abi Waqqas telah mengetahui hakikat ini. Dia adalah seorang sahabat yang mendapat jaminan langsung masuk syurga. Seorang sahabat. Ya, buku Kak Mas Liza of course lah lunyai, pencatat nota terhebat. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, dia adalah Umi Latifah pun menonton, gak pergi ke pondok bah. Okey, nanti kita together di Masjid Ibn Abbas. Bila? Besok. Masya Allah, besok hari Selasa. Hari ni hari Isnin kan? Subhanallah, Ustazah Zai, besok orang KL yang ada di KL, jom kita gempur Masjid Ibnu Abbas Danau Kota untuk berkuliah dengan Ustazah ketika orang lain sedang bercuti. Patutnya kuliah mereka hari ini,
tetapi besok. Jadi Ustazah belum decide lagi dengan Masjid Mardiah, sebab Masjid Mardiah setiap hari Selasa kan. Tapi Ustazah dahulukan yang mana Ustazah dah lama cuti, sebulan sekali sahaja kita bagi laluan dulu. Subhanallah, jadi tak pasti sama ada besok Ustazah 2 ataupun 3 kuliah dalam pada anda masih berhari raya yang kebetulan datang raya kat KL. Tolong kita jumpa dekat Masjid Ibn Abbas besok insya-Allah. Jadi nak pesan apa Umi? Buku Latahzan insya-Allah kalau ada stok, saya tengok dulu macam mana. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendoakannya sebagai pemanah yang tepat dan doanya mustajab. Pejuang yang hebat ni Sa'ad bin Abi Waqqas, pemanah yang tepat dan doanya mustajab. Dia pegang je busur panah, pasti menepati sasaran. Dia berdoa je, pasti makbul. Ya Allah, indahnya kalau kita mengenali siapa sosok tubuh Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka setiap kali dia berdoa, doanya selalu dikabulkan laksana cahaya fajar. Kita kan selalu sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Tuhanku, kenapa doaku belum dikabulkan? Kenapa doaku tidak dimakbulkan? Kita selalu cakap macam ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebut macam mana? Sebelum kita bertanya-tanya, meremang bulu roma saya sahabat. Sebelum kita bertanya-tanya kenapa doa aku tidak makbul ya Allah, tolong tanya, kenapa aku ni degil sangat ya Allah? Kenapa aku ni ya Allah? Kau suruh begini, aku tak mau dengar. Kau suruh tinggal yang ini, itu pula yang aku buat. Cuba kita belajar. Bab perenggan yang pertama dalam bab ini menceritakan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila dia memanah tepat pada sasaran, bila dia berdoa sangat mustajab. Takkah kita cemburu sahabat? Okay? Macam mana nak dapat macam Sa'ad bin Abi Waqqas? Kita selalu macam tu. What? Dia memanah mesti tepat pada sasaran. Logiklah Nabi Muhammad yang doakan dia. Cuba bagi Nabi Muhammad tu hidup, suruh doakan aku pula. Sahabat, siapa yang Nabi doakan? Siapa yang Nabi pandang dengan kasih sayang? Siapa yang Allah izinkan untuk mendampingi Nabi SAW? Hatta wa ima Nabi SAW sedang diwafatkan, direhatkan oleh Allah di bawah Qubbatul Hadra di Masjid An-Nabawi Madinah saat ini, kita tak layak ke dapat syafaat Nabi SAW? Umat yang jenis macam mana kita ni? Biasa sangat bagi seorang kita sibuk nak meniru kejayaan orang. Sa'ad bin Abi Waqqas seorang pemanah yang tepat pada sasaran. Doanya sentiasa dimakbulkan. Aku pun nak jadi macam tu. Kemain kita. Berangan nombor 1. Ustazah, macam mana dia boleh kaya raya macam tu? Saya pun nak. Rumah dia besar tu. Tak sedar-sedar kita, itu rasanya duit haram tu Ustazah. Penipu tu Ustazah, sebab tu boleh kaya raya macam tu. Senangnya sahabat-sahabat, kita sibuk nak tengok macam mana hebatnya orang, kayanya orang, senangnya orang. Bagaimana dia mendaki ke puncak senang tu, kita tak nak belajar pun. Kita tak nak ambil tahu pun sahabat-sahabat. Hatta bila diajar, aku tak nak yang susah-susah ni, aku nak yang senang-senang je. Kau ingat apa? Okay, sahabat-sahabat, mana kan nak dapat sagu kalau tak dipecahkan ruyungnya? Gitu. Apa pagi raya dah marah, sabar saja, sabar. Sabar. Ada orang baru ni, lesung pipit orang baru. Takutnya aku Ustazah ni garang, dia kata, okay? Kita pergi perenggan 2. Sebelum marah lagi, pergi perenggan 2. Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah mengirim beberapa sahabat untuk menyelidiki perihal keadilan Sa'ad di Kufah. Sa'ad bin Abi Waqqas satu ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab diutuskan ke Kufah. Maka orang-orang di sana memujinya dengan baik. Macam sekarang Ustazah Zai PM, Perdana Menteri, Puan Muzayyanah lah, PM, menghantar menteri-menteri Ustazah. Siapa menteri Ustazah? Hadisah Syafi'i, Maimunah Salim, Rukiah Panoh, Asri Ismail. Ini menteri-menteri Ustazah. Angkat tangan siapa nak jadi Menteri Keuangan, Menteri Kesihatan, angkat tangan. Ni PM nak pergi hantar pergi bertugas dekat negara lain. Kan contoh. Okey, jadilah duta-duta PM, Puan Muzayyanah ni. Okey, Siti Ajah jadi Menteri Keuangan.
saya hantar Siti Ajah ke negeri pasir berdengung. Contoh kan. Okey, lepas tu sampailah laporan kepada PM Puan Muzayyana, Siti Ajah tu jadi Menteri Keuangan di negeri pasir berdengung tu Ustazah. Very good. Dia seorang accountant pula dah, Menteri Keuangan yang sangat bagus. Macam gitu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey. Jadi bila Umar bin Al-Khattab mendengar tentang perihal keadilan Sa'ad di Kufah, orang-orang memujinya. Sa'ad bin Abi Waqqas ni sangat bagus menjalankan tugasnya di negeri aduh, nak berceramah tapi tertengok komen-komen anda ni tak hilang sekejap. Tatkala para utusan itu sampai di sebuah masjid desa milik Bani Abbas, ada seorang lelaki berdiri lalu bertanya. Ni nak cerita ni. Macam mana ramai pun marah, lesung batu pun marah juga. Mazura Muhammad lesung batu ke? Marah ke? Sabar. Alah, kuliah la tahzan ni sahabat. Santai-santai je, relax-relax je. Tapi bukan Ustazah Zain merapu Kita tengok kitab ni. Gurau-gurau juga. Semalam kita belajar. Semalam berapa orang je yang menonton? Ustazah buat live semalam. Tapi boleh ulang siar kan sahabat. Semalam dalam pelajaran semalam kita belajar gurauan dalam hidup ni perlu, tapi perlu ada takaran. Subhanallah, hebat syair semalam kita belajar. Gurauan ni perlu dalam hidup, tapi perlu ada takaran. Seperti mana kita memerlukan garam dalam makanan, memerlukan garam dalam masakan. Hang pi tuang satu bekas garam ke dekat sup daging yang dapat semalam korban tu, hang pi tuang satu bekas tapoi garam ni, hang tuang semua ke, memang pakat mati darah tinggi lah, tak termakan lah daging tu. Sebab pi tuang garam sampai satu bekas habis. Kita duk garam mengikut takaran, ukuran, kan? Sikit asalkan berasa. Bukan nak masin sampai orang tak boleh makan. Gurauan pun begitu. Perlu tapi jangan melampau-lampau. So Ustazah takut bergurau melampau-lampau, maka bukan bercakap benda yang ada di as-sudur, fis-sudur. Dalam dada ni tak banyak ilmu, cuma fil kutub. Ustazah bacakan isi kitab. Faham sahabat-sahabat? Tak kala orang memuji-muji Sa'ad bin Abi Waqqas, berdirilah seorang lelaki. Tidakkah kalian bertanya kepadaku tentang Sa'ad? Dia itu tidak adil dalam memutuskan sesuatu masalah. Dia tidak memperlakukan rakyat dengan adil dan tidak pernah bergaul bersama rakyat. Biasa dalam hidup ini, dalam ramai-ramai orang suka, ada terselip yang tak suka. Elok saya cakap macam ni. Saya pinkan satu benda ni kat bawah ni, pendaftaran umrah, satu seat saja kosong. Pasal apa ada orang letak ikon marah tu? Dia terklik ke dia memang marah? Tak apa. Tak suka tak apa sahabat. Tapi janganlah letak tanda muka merah dan marah tu. Subhanallah, sian, nanti kau orang kata apa pula? Subhanallah. Sebelum cuba tengok live, kalau ulangan tak sama kan, Nur Alis auranya tu tak sama, Masya Allah. Subhanallah sahabat, dalam ramai-ramai macam mana pun kita buat benda baik, super baik, biasa je ada orang tak suka. So relax-relax saja. Cuba ubat hati macam ni. Nabi Muhammad yang maksum, terpelihara daripada maksiat tu pun ada orang tak suka. Itu tak apa lagi. Sahabat, cuba kita fahami, Allah pemilik segala, sempurna, bahkan maha sempurna, pun ada yang tak suka. Allah ni menyusahkanlah. Kenapa suruh orang perempuan pakai tudung? Menyusahkanlah Allah ni nak suruh ni. Dia tak suka dengan Allah. Kalau Allah yang maha sempurna pun ada yang tak suka, kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dicop mohor oleh Allah mengatakan ini manusia sempurna pun ada yang tak suka, apa sangatlah hampa yang banyak cacat celanya. So set dalam minda biasa saja. Sahabat dirahmati Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas pemanah yang tepat sasaran. Doanya mustajab, diangkat namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sahabat yang confirm syurga.
Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, masih ada seorang lelaki yang bangun komplain, mengkritik Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat orang lain semua memuji, dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni tak betul. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas biasa juga difitnah, dicaci maki, dizalimi. Masya Allah. Lalu kita ingat, walaupun doa orang yang dizalimi itu diangkat, dimakbulkan oleh Allah, tapi Nabi tak pernah memilih untuk mendoakan kejahatan. Manusia-manusia selepas Nabi, hatta yang ditarbiah oleh Nabi seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, mengambil peluang berdoa. Ingat doa dia mustajab tadi ceritanya. Apa doa dia? Ya Allah, adil, mana tadi? Ya Allah, jika orang ini yang mengecam dia tadi tu berdiri kerana riak atau sum'ah. Riak, dia buat perbuatan dia tu nak dipandang orang. Sum'ah, untuk didengar, diketahui orang. Maka butakanlah matanya. Tu dia doa. Hampa jangan pula Hampa jangan pula doa macam tu. Tak suka dekat Ustazah Zai, doa pula mata buta. Astaghfirullahalazim. Jangan. Doa lain lah. Doa makin gemuk ke tak apa lagi. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka butakanlah matanya, panjangkanlah umurnya. Ada sebab ni orang-orang soleh ni. Dahlah minta butakan mata, minta panjangkan umur. Kenapa dia minta panjangkan umur? Dan jadikan dia selalu dilanda fitnah. Ini doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Ustazah, orang yang dijamin syurga pun doakan orang supaya matanya buta, supaya diri orang tu dilanda fitnah. Apa kes macam tu? Kita pun boleh. Allah, subhanallah sahabat. Suri tauladan kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memilih untuk memaafkan daripada mendoakan kejahatan. Ini baru doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Bayangkan kalau Nabi berkecil hati, Nabi marah dengan orang yang buat jahat kepada dia, Nabi terus berdoa, apa yang berlaku? Agaknya wujud lagi tak manusia akhir zaman ni? Takkan sahabat. Tapi ni Allah nak bagi contoh kepada kita melalui pelajaran ini. Manusia ni manusia biasa. Sampai hati kau buat aku macam ni. Tak apa, aku doakan kau panjang umur, kau tengok apa yang berlaku. Masya Allah sahabat. Sebab tu kadang-kadang bila orang mengadu kat Ustazah, Ustazah sampai hati dia buat macam, tak apa kak, akak doa je dia panjang umur. Akak tengok apa yang berlaku di hujung usia dia nanti. Kita bukan nak doakan kejahatan, tapi dia tak tahu apa yang akak lalui. Maka akak yang tahu ni, serahkan diri akak pada Allah. Kalau dia tahu, dia takkan buat akak macam tu. Percayalah, akak tunggu je. Dia kan yang tak nak dengar cakap mak ayah. Dia kan yang bila mak ayah tak sihat, dia yang tak nak balik ke rumah, dia yang tak nak pergi ziarah, dia yang buat endah tak endah kepada orang tua. Tunggu tuanya dia macam mana. Saya selalu sebut, tunggu tuanya dia macam mana. Kita bukan mendoakan semoga kau tua nanti anak kau takkan kenang pada kau macam sekarang kau tak kenang kepada ibu dan ayah kau. Tak. Tapi tunggu je tuanya nanti. Dunia ni berputar sahabat. Sekejap di atas, sekejap di bawah. Macam tayar yang berpusing nak sampaikan kita ke satu-satu destinasi. Hari ni kita zalim pada orang, kamu tunggu saat dan ketikanya nanti. Jadi, ni bukan doa kezaliman. Bukan. Kita nak bagi faham Sa'ad bin Abi Waqqas punya doa. Al-Kisah. Usia lelaki yang duk kejikan Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, dipanjangkan usianya hingga kedua-dua alis. Ni alis tau. Betul ke ni alis? Ni alis. InsyaAllah. Alis tu apa bu? Kening kan? Alisnya menutupi kedua matanya. Panjang sangat. Panjang sangat, umur dia tua sangat. Kadang kalau orang dah tua sangat sampai 90 lebih kan, kening dia ni boleh panjang Padahal kalau kita sekarang umur, Ustazah, ajaibnya kebesaran Allah. Rambut kita lepas 3 bulan panjang. PKP hari tu saya dah serabai habis Ustazah. Ni tim DF semalam yang duk pergi, tengok gambar mereka sahabat yang orang lelaki cepat tumbuh jambang semua. Ya Allah, dalam hati kita serabai mereka ni. Pasal apa serabai? Pasal mereka belum bertahallul, lembu mereka belum disembelih. Okey sahabat-sahabat, jadi Ustaz Azwan dan Ustazah Zai dah bertahallul. Tahallul tu jangan salah faham pula kan.
Sahabat-sahabat dah bebas daripada potong rambut dan kuku. Sebab lembu kami dah disembelih semalam. Sembelihnya bukan di Kemboja. Tu sebab jangan duk sedap-sedap je kata pergi korban Kemboja buat apa. Alah, semuanya ada baiknya sahabat. Pandang yang baik. Ustazah menguruskan korban di Kemboja bukan setiap tahun Ustazah korban di Kemboja. Tahun ni Ustazah memilih untuk berkorban di negara sendiri. Adalah sebab-sebabnya. Okay. Jadi semalam dah selesai, maka dah potong kuku lah. Okay. Jadi mereka yang pergi, yang korban mereka di Kemboja tu, sahabailah. Ni jambang-jambang ni semalam. Tak apa, mereka ni dalam ibadah. Nampak buruk mereka dalam ibadah. Semoga dalam redanya Allah. Subhanallah. So, lelaki yang didoakan tadi, bulu keningnya sampai menutupi kedua mata. Terlalu tua. Kuasa Allah, macam mana kita dah umur 40 lebih tahun Ustazah Zai ni, kening tak panjang-panjang. Tak pernah cukok, tak pernah gunting, tak pernah panjang. Duk gitu je lah. Kuasa Allah, Allahu Akbar. Tapi bila sampai ke satu tahap umur, dah lah dia putih. Uban belaka ni tutup mata, terlampau tua. Dia suka menggoda, dalam tuanya tu, suka menggoda, merayu gadis-gadis yang lalu lalang di jalan-jalan Kufah. Ada silap cetak sikit sahabat, silap type kod, bukan Kudah tapi Kufah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa tu yang adiknya baru meninggal dunia pagi tadi? Ya Allah, sahabatlah tahzan. Moga Allah syurgakan tempat adik. Okay? Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam takziah daripada semua kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Betul lah kod Zaitun Zuhdi. Sebab kulit dia dah semakin kerut, kendur kan. Jadi bulu kening dia ni dah menutupi mata. Kan saya kata, ya Allah, nikmat Allah ni sahabat terlalu luas. Cuba fikir, betul juga rambut boleh panjang, kening tak panjang. Kalau kening ni panjang, setiap kali nak tengok kitab Latahzan, nak tengok live macam ni, kena selak dulu, macam tu. Kan? Tapi Allah tu maha kaya sahabat. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Dia suka menggoda dan merayu gadis-gadis yang lalu lalang di jalan Kufah sambil mengakui keadaan dirinya. Aku ini seorang manusia yang malang kerana terkena kutukan doa Sa'ad. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa tu Nur Aziah Kasim? Inatkan Kedah. Apa inatkan? Tak faham. Kesalah type. Subhanallah. Subhanallah sahabat-sahabat. Dia dalam keadaan tua kutuk. Memang terkutuk betul. Merayu-rayu perempuan-perempuan di jalanan. Sudah pasti orang tak suka sikap macam tu. Dan dia sedar perangai dia tu yang umur panjang tapi hidup terkutuk kerana doa Sa'ad dimakbulkan oleh Allah. Subhanallah, sedapnya Raziah Awang Hamad. Dia lah orang lapar ni, dia duduk cerita, dengar Latahzan sambil goreng mi. Sedapnya. Lapar duduk seorang-seorang ni. Okey. Dalam buku Sayrul Alamin Nubala, maksud riwayat hidup, salah. Sesungguhnya hal itu terjadi berkat hubungan yang dekat. Kenapa doa Sa'ad diangkat oleh Allah? Sebelum kita tanya, mana Aci Sa'ad bin Abi Waqqas dijamin syurga? Mana Aci Sa'ad bin Abi Waqqas kalau memanah kena sasaran? Mana Aci Sa'ad bin Abi Waqqas asal berdoa, doanya dimakbulkan? Senang sahabat Nabi. Aku pun nak macam tu. Sahabat, sebelum komplain, siapa dia? Sesungguhnya hal itu terjadi, maknanya doa Sa'ad bin Abi Waqqas terus diangkat, dimakbulkan oleh Allah berkat hubungannya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ketulusan niatnya dan adanya keyakinan akan janjinya Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Allahu Akbar. Ini yang sepatutnya kita tiru. Apa rahsia Sa'ad bin Abi Waqqas doanya sentiasa dimakbulkan Allah? Kedekatan hati Sa'ad bin Abi Waqqas, keterikatan hatinya dengan Allah, hubungan yang kuat dengan Allah. Kenapa kita pandai je komplain, Ustazah, saya ada 4 orang adik-beradik tau Ustazah, tapi kalau yang mak saya ni pilih kasih, anak sulung nak apa semua bagi. Sebelum kita komplain sahabat, kenapa anak sulung nak apa semua dibagi? Sebab anak sulung pandai bodek.
Bodek dia tu bukan pakai ayak liok saja. Anak sulung bila nak balik, contoh yang anak sulung jangan duk perasan sangat, kan? Nak balik kampung, dia takkan masuk rumah mak kalau tak jinjit barang kesukaan mak. Biar benda murah. Mak suka makan cok pisang ni. Tak sempat buat sendiri, pi singgah tepi jalan. Tak pergi rumah mak kalau tak jumpa cok pisang ke apa yang mak suka. Cok pisang 3 ketui berapa sangat lah, kan? Dia bukan bawa balik durian Musangking. Kalau kau bawa balik pun habis taruh darah tinggi mak aku ni, kan? Mak tak suka dah tua-tua ni durian Musangking. Mak suka cok pisang contoh. Dia nak pergi rumah mak, bawa dulu cok pisang. Masuk dalam bilik mak, mak tengah terbaring. Mak pasal apa, letih ke? Mai sini cek, picit kaki mak sat. Pandai bodek. Soal dia ikhlas tak ikhlas tu antara dia dengan Allah. Maka jujurlah wahai ibu, 4 orang anak semua kita sayang sama. Betul kan ibu? Itu mulut kita kata. Tapi ibu jangan bohong. Jauh di dasar hati kita tu 4 orang yang kita kata sama kasih sayang ni, terkadang ada yang kita menangis dalam mendoakan dia. Terkadang ada yang bila kita terkenang-kenang dia, kita tersenyum seorang-seorang. Allah, yang sulung tu tak ada yang tak indah daripada mengandungkan dia, membesarkan dia. Allah, lembut bahasanya, sejuk perut aku mengandungkan dia. Kita tak cakap depan anak-anak lain, mak. Betul kan, mak? Tapi kenapa bila kita terpandang wajah dia, walaupun dia dah lama tak mai rumah kita, kita senyum seorang-seorang. Dia anak soleh, ya Allah. Kita tak angkat tangan lagi, berikan keselamatan pada anak sulung aku, ya Allah. Mak takkan berdoa, selamatkan anak sulung je, ya Allah. Anak 2, 3, 4 ni tak payah selamatkan. Tak ada, mak takkan doa macam tu. Tapi Allah tahu, mak, jauh di dasar hati, yang mana paling berjaya membodekmu, menjadikan hatimu kerap terkenang akan akhlaknya, akan bicara tuturnya. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka Allah kita tak samakan dengan jiwa mak. Allah is Allah. Tapi Allah tengok hamba yang mana yang paling rapat dengan aku. Hamba yang mana kalau berniat tu tak ada niat lain, hanya untuk aku, demi aku, kerana aku, kata Allah. Sebab ada orang yang mulutnya lillah, tapi kalau tak dapat pujian orang, sahabat dia jadi lelah. Ada orang yang mulutnya lillah, tapi kalau dikeji oleh orang, dia merajuk dah. Tapi ada orang yang mulutnya lillah, dia tak lelah. Sebab dia tahu yang dia buat ni semata-mata untuk Allah. So Allah tahu baca isi hati kita. Orang tak tahu. Sa'ad bin Abi Waqqas dekatnya dengan Allah, ketulusan niatnya, yakinnya dia dengan janji Allah. Ini yang menyebabkan doa Sa'ad bin Abi Waqqas diangkat oleh Allah, dimakbulkan oleh Allah. So, sebelum kita komplain, macam mana Sa'ad bin Abi Waqqas dijamin di syurga, doanya dimakbulkan? Aku pun boleh kot. Siapa kamu berbanding Sa'ad bin Abi Waqqas? Ustazah Zai suka kalau baca sirah sahabat-sahabat Nabi. Ya Allah, jauhnya aku dengan mereka, ya Allah. Jauhnya aku dengan mereka, ya Allah. Jauhnya aku dengan mereka, ya Allah. Sebab aku nak syurga sama macam mereka, ya Allah. Tapi cara aku mendekat dengan Allah sama sekali tak sama. Tolonglah sahabat, sebelum kita tanya mana aci sahabat Nabi ada dinyatakan ahli syurga, doanya dimakbulkan. Kau siapa untuk dapat darjat sesama itu? Darjat setinggi para sahabat. Kau siapa? Kau tiru tak bulat-bulat apa yang sahabat Nabi buat? Sahabat Nabi dapat daripada Nabi, terus buat. Tak payah tunggu sahabat Nabi. Cikgu Romli yang Ustazah cerita beberapa hari baru ni, mana bukunya? Masya Allah sahabat. Cikgu bahasa Inggeris je. Minta maaf ya guru-guru bahasa Inggeris, bukan mengejakan tugas anda. Tapi apa yang Ustazah nak cerita, cikgu bahasa Inggeris je, tapi dia suka berkawan dengan ulama, orang-orang soleh, mendengar ilmu. Kadang dia nak tengok wajah guru ni, dia tak cakap apa. Dia hanya pi rumah guru tu sebab dia tahu guru dia sibuk mengajak lah, duk layan orang main rumah dia apa semua. Dia hanya duduk tepi tangga, semata-mata nak tengok wajah guru, nak ambil berkat guru, dan balik dia terus amal apa yang guru buat. Kita tak macam itu sahabat.
Ustazah Zai kata, aku banyak berguru dengan orang-orang alim. Ya Allah, apa sangat yang aku tiru. Tapi orang macam ni, apa yang Nabi buat, orang-orang akhir zaman yang dia belajar, dia buat sungguh-sungguh apa yang guru dia ajarkan yang baik-baik. Subhanallah sahabat, hidup dia berkat. Sampai ke akhir hayat ciri husnul khatimah dia luar biasa. Allahu Akbar. Itu yang buat Ustazah tak sempatlah kalau nampak orang kaya, orang lebih hebat dari kita, tak ada rasa nak dengki, tak ada rasa nak marah-marah. Pasal apa? Sebab mereka berhak berada di atas tu. Mereka berhak mendapat kejayaan tu. Susah payah mereka. Kita nak senang je. Susah payahnya kita tak nak tiru. Memang takkan dapatlah sahabat. Sekian dimaklumkan. Okay? Dalam buku Sayrul Alamin Nubala, riwayat hidup para tokoh yang mulia, disebutkan pula sebuah riwayat daripada Sa'ad radhiyallahu an, bahawa pernah seorang lelaki mencaci maki Ali radhiyallahu an, dan Sa'ad radhiyallahu an membela Ali. Sayyidina Ali dengan Sa'ad bin Abi Waqqas bersahabat. Sayyidina Ali yang super tip-top akhlaknya, meniru akhlak Nabi SAW hingga Nabi mengambilnya sebagai menantu, dipuji oleh Nabi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tiba-tiba masih ada orang keji. Bila sahabat Sa'ad ini mendengar orang mengeji Ali, apa dia sebut? Subhanallah, ya Allah, hindarkanlah aku daripada kejahatan orang yang mulut jahat ni, dengan cara apa saja yang engkau sukai. Tiba-tiba ada seekor unta. Lepas je Sa'ad berdoa, ada orang duk kecam-mengecam Ali. Katanya, Sa'ad, aku kalau jumpa orang macam ni bahaya ni, orang mulut jahat macam ni bahaya ni. Kesian Sayyidina Ali, orang baik tapi dicaci maki. Aku pun takkan terhindar daripada caci maki dia ni. So dia berdoa, ya Allah, hindarkanlah aku daripada kejahatannya dengan cara apa saja yang engkau sukai. Subhanallah. Tiba-tiba ada seekor unta yang lari dari arah Kufah. Untuk itu berlari lurus tanpa menoleh ke kanan maupun ke kiri. Unta itu memasuki ke tengah-tengah kerumunan orang ramai hingga akhirnya sampai kepada orang yang mencemuh Ali tadi, dan dengan serta-merta dipijak, diinjaknya orang itu oleh unta. Hang duk keji lagi Sayyidina Ali. Sa'ad bin Abi Waqqas doakan pula kemuliaan Ali. Masya Allah, orang itu dipijak oleh unta pun mati di situ juga di tengah kerumunan orang ramai dan disaksikan oleh mereka. Sahabat, Masya Allah, berkat akhlak dan ibadahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, sudah tentu akidahnya yang rapat dengan Allah. Tak payah sahabat Nabi, saya terkenang ketika saya ziarah mana baru ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Jaulah Umi dan Abi. Apa nama yang dekat Sungkai Ustazah pergi baru ni? Masya Allah, Bro Nasir punya tempat tu. Subhanallah, terlupa. Darut Ta'lim, Alhamdulillah. Darut Ta'lim Jaulah Umi Abi. Dia mu'alaf India masuk Islam, agama Hindu kepada agama Islam. Tetapi sampai saat akhir berjaya mengislamkan hampir semua keluarganya. Subhanallah. Dia terkenang ketika dia dulunya buat program, terlibat dengan program dakwah. Tuan Guru ni Abdul Aziz almarhum kan, yang kita nampak dengan jubah, lembut bicaranya, Masya Allah. Kita pun dengar beberapa cerita selepas kematiannya, kebaikannya dicanang-canangkan. Tuan Guru ni Abdul Aziz datang ke tempat beliau. Ya, tiba-tiba mak dia masa tu masih lagi Hindu. Mak dia duk tengok. Dia kata, apa ada pada orang ini kecil saja. Kecil je. Dia kata Tuan Guru ni Abdul Aziz ni, dia nak sebut pun dia tak reti, tapi dia cakap orang pakai jubah putih kecil tu siapa? Janggut panjang tu siapa? Kenapa bila kita tengok dia macam berdebar-debar? Kenapa dia datang rasa takut bila tengok orang tu? Kenapa dia rasa nak hormat dengan orang tu? Dia Hindu tau sahabat masa tu. Dia cerita mak dia punya perasaan. Mak dia selalu bila dia balik daripada majlis Tuan Guru ni Aziz, dia ceritalah, Tuan Guru ni Aziz datang ceramah macam ni, walaupun mak dia non-Muslim. Lepas tu mak dia mana, orangnya yang mana, tunjuk gambar ni Aziz. Kenapa ya orang ini? Kan bila kita tengok dia, kita rasa gerun. Takut tu datang.
Kita rasa walaupun dia kecil, orang India tubuh besar kan sahabat? Yang besar lah, yang kecil marah pula dia orang India. Kan Masya Allah. So dia kata kenapa ya dia rasa macam bergetar, takut, hormat dengan orang tu. Apa rahsia dia? Brother bro, bro nasi. Betul sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. So begitu kita, bila kita berdepan dengan orang yang takwa, berdepan dengan waliullah, kekasih Allah, kita buat dosa kita takut. Tak payah ke situ lagi orang alim sahabat. Bapak saya selalu cakap macam ni. Ni budak-budak ni kalau dah tak datang lama jenguk aku ni, adalah benda salah dia buat ni. Padahal bapak saya bukan siapa-siapa, tapi orang tua yang insya Allah mentaati Allah, jaga hubungan dengan Allah, dia boleh agak dah. Yang selalu pergi jumpa dia ni adalah budak-budak kan, kadang-kadang sepupu sepapat kan. Dia kata apa, raya-raya tak jumpa, dia dah 2-3 tahun ni, mesti ada benda kita tak cerita pun. Contoh kita cakap, Pak, dia tu sebenarnya sekian-sekian, kita tak cerita pun. Tapi dia boleh rasa, ini orang muda ni kalau tak jumpa aku ni. Sebab yang berani, dia kata yang buat benda betul, dia takkan segan nak jumpa aku. Gitu bapak ustazah sahabat. Kalau yang dia dah mula dah buat perangai ni, dia segan nak jumpa. Kita buat dosa, kita tahu siapa diri kita. Kita buat salah, kita langgar perintah Allah, kita tahu sahabat. So bila kita berdepan dengan orang-orang yang tak melanggar perintah Allah, dia seperti ada jurang. Faham ya sahabat? Macam mana saya nak luah kepada anda? Inilah dia, Masya Allah, unta tu memijak-mijak orang yang mencaci maki Saidina Ali. Lalu, kenapa Ustazah kata kuliah hari ni 3 jam walaupun Ustazah lapar, sahabat-sahabat? Sebab saya terkesan lah sahabat. Kita tak sempat nak koreksi. Saya rasa Syuhaini Zamzam tu orang soleh, Nur Hayati Zainuddin tu soleha. Contoh kita tak ada siapa. Saya rasa Irma Marisa tu tak berapa soleha. Minta maaf Irma Marisa, nama pertama kali saya sebut gurau-gurau Maksud saya, ni rasanya tak, ini tudung labuh ni syurga, yang ni rasanya memang ahli neraka. Tak boleh begitu sebab kita tak tahu. Allah je yang tahu sahabat. Tapi wahai diri, kamu tak tahu ke diri kamu sedang buat dosa? Wahai diri, kamu tak tahu ke kamu sedang langgar perintah Allah? Wahai diri, kamu tak tahu ke hati kamu suka yang Allah suka ke suka yang Allah murka? Tolong sahabat, tolong mengaku pada diri kita. Sebab tu bila kita rasa kita buat dosa, kalau Allah campakkan iman dalam hati kamu, kamu akan resah. Selagi kamu tak bertaubat, selagi kamu tak gantikan dengan amal salihat, kamu akan resah. Sebab kamu nak cover balik, nak padam dosa-dosa yang kamu dah buat. Tapi kalau Allah tak campakkan, ya Allah meremang bulu roma saya. Kalau Allah tak campakkan iman dalam hati kita sahabat, kita takut hidup tanpa iman. Kalau Allah tak campakkan iman dalam hati kita, tu sebab kita bermaharaja lela atas dunia. Kita tak takut pun buat dosa. Kita tak rasa bersalah pun dengan benda salah yang kita buat. Kat mana sebenarnya hati kita? Hati kita dah mati walaupun kita sedang hidup. Sebab Allah tak campak iman dalam hati itu. Tapi para sahabat Nabi, sesuai dengan ayat-ayat yang Allah cerita dalam Quran. Sebab tu Ustazah kata, aku nak doa aku makbul, aku kena dengar cakap Allah. Aku nak kerjaya aku menjadi hebat, aku kena dengar cakap Allah. Tapi once kita tak dengar cakap Allah, kita tak ikut perintah Allah, kau jangan salahkan Allah. Apa yang kau nak, kau tak dapat. Sahabat faham tak maksud saya? Sa'ad bin Abi Waqqas seorang pemanah yang hebat. Asal nak memanah tepat pada sasaran. Itu kerjanya dia. Nabi yang pilih. Kenapa sukses? Kita bukan nak suruh jadi pemanah hari ni. Hang kerja apa pun asalkan halal. Insya Allah sukses bila mana kita tunduk pada Allah. Subhanallah sahabat. Jaminan Allah dalam surah Ghafir ayat 51. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Kita bukan rasul, tapi moga-moga kita jadi orang beriman. Kenapa kita nak jadi orang beriman? Sebab ayat ni kata, sesungguhnya kami, kata Allah, benar-benar akan menolong kamu, wahai orang beriman. Sama macam mana Allah jamin nak tolong para rasul.
dalam kehidupan dunia pada hari berdirinya saksi-saksi, yakni hari kiamat. Kat dunia pun Allah tolong, kat akhirat pun Allah tolong. Siapa? Orang beriman. Jadi sahabat, kita kena polish iman kita. Kita kena pastikan kita hidup dengan iman dan mati dengan iman ini. Sebab tak ada siapa boleh selamatkan kita nanti di akhirat kecuali Allah. Dan siapa yang Allah nak tolong? Hanya orang-orang beriman, bukan orang Islam semata. Orang Islam mungkin mati sebagai munafik, na'udzubillah. Orang Islam mungkin akhirnya mati dalam kufur, na'udzubillah. Tapi orang Islam pastikan hidup dengan iman, mati dengan iman. Baru Allah tolong kamu. Jadi kalau kita rasa macam dah tak tertolong dah hidup ni, semua dalam susah, perbaiki imanmu, taubat kamu, jaga ibadah kamu, bukan menyalahkan orang terlebih dahulu. Allahu Akbar. Sesungguhnya tujuan saya, kata Dr. Aida Al-Qarni, mengetengahkan kisah-kisah ini kepada anda agar makin bertambah keimanan dan keyakinan anda dengan janji Tuhan anda. Wallahi sahabat, Allah tak pernah zalim pada kita. Allah tak pernah zalim pada kita. Kita yang duk zalim pada diri kita sendiri. Allah dah tunjuk jalan ke syurga, kita tak mau ikut. Allah bagi tahu mana yang boleh menghumban kamu ke neraka, itu pula yang lazat pada pandangan kita. Subhanallah, siapa yang zalim pada dirinya sendiri? Allah tak zalim pada kita. Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Subhanallah, janji Tuhan ni tak ada yang dimungkiri sahabat. Kita ni yang biasa memungkiri janji. Sehingga anda tergerak untuk berdoa dan munajat kepadanya. Dan agar anda mengetahui bahawa kelembutan itu hanyalah kelembutan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya dia telah memerintahkan kepada anda melalui firman. Fahami Quran. Fahami Quran sahabat. Surah Ghafir ayat 60 mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya doa kalian akan aku perkenankan. Niscaya doa kalian akan aku perkenankan. Kamu tak yakin ke Allah yang kata doalah dengan aku akan makbulkan? So kalau Allah tak makbulkan, selak kehidupan Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa yang kita tiru dalam kehidupan para sahabat yang dicontohkan oleh Rasulullah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Katanya Allah dalam suratul Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ni Allah cakap dengan Nabi Muhammad. Muhammad, bila mana hamba-hamba aku, yakni umat Muhammad, bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, maka katakanlah bahawa aku ni dekat. Fa inni qarib. Allah tu dekat dengan kita, lebih dekat dari urat leher kita ni sahabat. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila memohon kepadaku. Allah jamin semua doa diangkat. Tapi Allah nak tengok siapa yang berdoa tu. Hei Muzayyanah Abdullah, engkau berdoa dalam keadaan macam mana? Kalau aku nak berdoa semua nak cepat, tapi solat aku lambat-lambat, macam mana sahabat? Semua benda yang kita minta dengan Allah, cepatlah bagi ya Allah, cepatlah bagi. Tapi Allah panggil lama dah, tak datang-datang lagi. Tanya diri kita sendiri. Okay, ini kita sibuk tanya, kenapa doa saya tak makbul ya Allah? Sibuk tanya yang tu. Tak sibuk tanya siapa engkau di sisi Allah. Suatu hari, Al-Hajjaj, ni kisah lain, habis kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni, kalau tadinya kisah sahabat Nabi, sekarang turun kepada para tabi'in. Orang yang tak hidup pada zaman Nabi, tapi meniru cara hidup Nabi. Suatu hari Al-Hajjaj memanggil Al-Hasan Al-Basri. Nama yang popular, insyaAllah sampai kiamat kita akan dengar nama ini, hebat. Untuk menjatuhkan hukuman terhadapnya. Al-Hajjaj, seorang ketua negara, nak panggil Imam Hasan Al-Basri ketika itu, yang hebat dalam ilmu agama, nak panggil. Al-Hasan pun pergi menemuinya, dan ketika itu yang ada di dalam dadanya, dia tak rasa takut.
Tak rasa gentar Imam Hasan Al-Basri dipanggil oleh ketua negara ketika itu. Kenapa dia tak rasa takut? Dia hanya rasa takut dengan Allah dan dia hanya minta tolong dengan Allah sebab dia rasa dia tak buat salah. Betul lah orang yang berani kerana dia buat benda benar. Nak jumpa siapa pemimpin negara, Al-Gojo panggil dia. Dia tak rasa takut. Sebab dia tahu, kenapa aku nak takut? Aku takutkan Allah semata. Apa yang Allah larang aku tinggal dah. Apa yang Allah suruh aku tak bertangguh, aku terus buat dah. Subhanallah sahabat-sahabat. So Imam Hasan Al-Basri, orang lain kata, itu apa ni ketua negara panggil engkau tu mesti ada benda salah kau buat. Dia relax je. Dia tak takut sebab dia tahu dia hanya memohon pertolongan daripada Allah dan kebaikannya yang disertai keyakinan akan janjinya. Kan Allah dah janji nak tolong orang beriman. Imam Hasan Al-Basri orang yang beriman, dia tak takut dengan siapa-siapa. Masya Allah, maka dia pun mulai berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca Asmaul Husna. Ustazah saya selalu sebut, tolong hafal terjemahan Asmaul Husna. Sifatnya Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah, At-Tawwab, Al-Ghaffar, Al-Muhaimin, As-Salam. Semua di sebalik nama ini ada terkandung sifat-sifat Allah. Kenapa kita tak yakin dengan Allah? Ketika itu juga Allah Subhanahu Wa Taala membalikkan hati Al-Hajjaj dan membuatnya menjadi sangat ketakutan. Pelik kan? Si Al-Gojo ni panggil Imam Hasan Al-Basri dengan rasa bongkak, mesti habis lah Imam Hasan Al-Basri, aku nyahkan kau, aku penjarakan kau. Contoh sahabat-sahabat. Tapi Imam Hasan Al-Basri hanya minta pertolongan Allah dan dia tak takut. Lastly, dengan doa-doa Imam Hasan Al-Basri, yang datang rasa takut tu bukan Imam Hasan Al-Basri, tapi adalah Al-Hajjaj tadi. Dia rasa takut kerana apa? Takutnya kepada Al-Hasan. Al-Hajjaj pun mempersiapkan penyambutan Al-Hasan di depan pintu. Daripada nak marah, tapi kesan doa Imam Hasan Al-Basri buat persiapan menyambut Imam Hasan Al-Basri ala-ala VVIP. Apa Al-Koya tu Cik Siti Atikah? Ketika Al-Hasan datang, dia terus menyambutnya dan mempersilakannya duduk bersama di atas singgasana. Di atas singgasana dipanggil Imam Hasan Al-Basri duduk. Lalu meminyakkan janggutnya dengan minyak yang wangi dan melayaninya dengan sikap yang lembut dan tutur kata yang lunak. Anda rasa pegawai-pegawai istana tak terkejut? Tadi dipanggil Imam Hasan Al-Basri macam nak marah. Tapi lah ni Imam Hasan Al-Basri duduk depan, dia layan bagi raja pula. Allah tukar hatinya si zalim tadi. Hal ini tiada lain kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung lagi Maha Mulia telah menundukkan hatinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala meliputi seluruh alam, baik alam manusia maupun alam haiwan, baik di daratan maupun di lautan, baik pada malam maupun siang hari, dan terhadap yang bergerak maupun yang diam. Sahabat, ramai orang nak pergi masjid untuk buat korban. Saya kena berhenti kot ramai sangat orang ke macam mana? Sikit lagi ni sebenarnya. Sikit lagi. Tak apa, saya dah habiskan. Yang tak dapat live boleh dengar ulang siar. Sahabat-sahabat, sebab saya tak ada kuliah lain hari ni. Saya syok mengajar sahabat. Syok mengajar, satu terapi. Kan sahabat. Lapak ni pun jadi kenyang kalau mengajar. Okey, baik. Anda nak tolong Ustazah, jangan hantar makanan kat Ustazah banyak-banyak. Anda jadi je nak murid Ustazah. Sebab suka mengajar. Kadang-kadang bila Ustaz ada yang tak makan lagi, tak apa bang, mengajar dulu. Mengajar dulu penting. Okey. Surah Al-Isra ayat 44. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Dan memujinya, tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Sesungguhnya dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Allah nak cerita, kita ni diberi akal oleh Allah, ramai yang tidak taat. Binatang tak diberi akal oleh Allah, dibelah otak lembu semalam. Siapa yang makan otak lembu? Sedap Masya Allah. Dibelah lembu punya kepala, ada otak.
Tapi dia tak ada akal, sahabat. Kita dibelah kepala, ada otak. Allah anugerahkan akal. Sebab tu Allah muliakan kita. Tapi sedih dan malunya kita dengan makhluk bernama binatang. Ayat ini pun memberi faham kepada kita. Dan kisah Nabi Sulaiman yang boleh bercakap dengan binatang cukup memalukan. Sebab binatang tak berhenti bertasbih dan berdoa kepada Allah. Kita ni sahabat dirahmati Allah, sombong nak berdoa dengan Allah. Sombong nak berdoa dengan Allah. Dalam teks Al-Quran disebutkan bahawa Nabi Sulaiman AS diberi kemampuan memahami bahasa binatang. Subhanallah, suatu hari dia keluar bersama rakyatnya untuk meminta hujan. Dalam perjalanan daripada rumahnya menuju ke tempat solat, dia melihat seekor semut mengangkat kedua-dua kakinya sedang berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini kelebihan Nabi Sulaiman. Ini kelebihan Nabi Sulaiman, boleh tahu, boleh faham, boleh dengar suara cakap-cakap binatang. Satu hari kerajaan Nabi Sulaiman kemarau, lama tak ada hujan. Dia mengajak orang untuk berdoa supaya Allah bagi turun hujan. Tiba-tiba Nabi Sulaiman tersenyum melihat semut sedang mengangkat kakinya. Kakilah, dia tak ada tangan kan. Berdoa meminta hujan kepada Allah. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nabi Sulaiman pun berkata, wahai umat manusia sekalian, kembalilah kalian, pergi balik. Oh, tu dia. Telah cukup bagi kalian doa yang dilakukan oleh makhluk lain selain kalian. Sebab Nabi Sulaiman nampak apa semut buat. Semut bala tenteranya lebih ramai. Dah. Hampa duk pakat balik lah. Pasal apa? Pasal Nabi Sulaiman tahu doanya semut ni yang tak pernah buat dosa ni lebih dimakbulkan dan diangkat oleh Allah. Hampa balik. Tak lama kemudian hujan pun turun dengan lebatnya berkat doa semut-semut tersebut. Berkat doa semut tersebut, bukan berkat doa semua tersebut. Iaitu semut yang bahasanya dapat difahami oleh Nabi Sulaiman AS. Saat dia berangkat dengan pasukannya yang besar itu, semut itu jugalah yang kemudian memperingatkan saudara-saudaranya agar masuk ke dalam lubang sebagaimana yang dikisahkan oleh firman-Nya. Cerita Nabi Sulaiman dengan semut terakam dalam surah An-Naml. Ma makna An-Naml? Surah semut pun ada dalam Quran. Surah Muzayyanah tak ada, tahu sahabat. Nak cerita Allah muliakan Naml, semut, sebab Masya Allah Nabi Sulaiman ada hubungan rapat dengan binatang bernama semut. Masya Allah sahabat. Katanya Allah, qalat namlatu ya ayyuhan namlu dakhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassam ضاحكا من قولها. Allah. Syoklah baca ayat ni sahabat. Berkatalah seekor semut, wahai semut-semut. Suara semut kecil. Wahai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tenteranya. Semut nampak Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman berjalan dengan bala tenteranya. Semut takut. Jadi semut pun bercakap dengan bala tenteranya, wahai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang kalian agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tenteranya. Sedang mereka tidak menyedarinya. Masya Allah. Nabi Sulaiman pun fatabassam. Nabi Sulaiman pun tersenyum, dahikan, serta tertawa kerana mendengar perkataan semut itu. Oh, contohlah sahabat, Ustazah Zai ni halimunan kan. Hampa semua tak nampak Ustazah lalu, tiba-tiba hampa duk mengutuk Ustazah Zai. Contoh, Ustazah Zai tu tak lalat, dia makin besar kan sekarang ni, tengok. Ustazah Zai hampa tak nampak sebab dia kecil. Ustazah Zai ni kecil. Ini cerita semut tadi lah kan. Lepas tu bila dia nampak orang ngumpat dia kan, dia sengih, hamba kau ngumpat aku macam itulah. Syok kan kisah Nabi Sulaiman faham bahasa binatang ni. Dia dengar bahasa semut. Sulaiman dan bala tenteranya habislah kita mati dipijak. Tengah ngumpat Nabi Sulaiman. Sebab tu fatabassama dahikan. Senyum je bila orang kata apa, makhluk lain kata apa, senyum. Dan kita boleh nak tergelak, kelakar sebab apa dia cakap kat aku tu bukan betul pun.
Tak adalah aku tak makin besar macam ni je pun. Contoh sahabat. Subhanallah, relax je. Santai-santai je. Subhanallah. Seringkali belajar suara semut daripada Ustazah Seringkali kelembutan dan kasih sayang Allah diturunkan berkat doa haiwan-haiwan seperti serangga tersebut. Yang bela kucing, super solehahnya anda. Moga-moga anda didoakan oleh kucing yang anda bagi makan hari-hari. Kerana apa? Kita yakin dengan cerita Nabi Sulaiman dengan semut. Terakhir, Abu Ya'la menyebutkan sebuah hadis kursi, wa izzati wa jalali laula syuyukhun rukka'un wa atfalun rudda'un wa bahaimu rutta'un lamana'tu ankum qatras sama'. Masya Allah. Demi keagungan dan kemuliaanku, seandainya bukan kerana orang-orang tua yang rokok, solat, anak-anak yang masih menyusu dan haiwan-haiwan yang merumput, niscaya aku sudah menahan hujan daripada kalian. Sahabat, saya baca hadisku di sini, saya teringat. Saya teringat guru saya dulu sebut, kan, kenapa walaupun kita ni banyak buat maksiat, kita masih hidup atas dunia ni dengan berlazat-lazat, sedangkan kita banyak buat maksiat. Sahabat, kenapa Allah masih izin kita hidup atas dunia? Kenapa kita masih dapat hujan? Kenapa kita masih dapat cahaya matahari? Kenapa kita masih boleh bernafas free of charge? Rupa-rupanya kata guru saya dulu, kerana masih ada orang yang bayar zakat atas dunia ni. Sebab tu sahabat, kalau ada perkara baik, soleh, orang lain tak nak buat, tak apa, biar kita buat. Mulakan dengan kita. Ustazah, dalam rumah saya je ngaji, saya je solat malam. Jangan duk riak sum'ah takabur sangat, Kak. Terus je buat. Lama-lama orang akan turut buat. Percayalah. Saya dah nak mati dan Ustazah tak buat-buat pun lagi dia orang. InsyaAllah, tak percaya akak mati dulu. Lepas akak mati, confirm mereka buat. Ustazah ni laser sungguh dah. Akak try je, akak mati dulu. Lepas akak mati, suami anak-anak akak confirm buat. Hari-hari ngaji. Nangis-nangis lagi ngaji. Akak nangis tak pernah ngaji sebab akak tak faham. Tapi suami anak-anak akak ngaji, nangis walaupun tak faham. Why? Sebab mereka terkenang. Dulu mak sorang-sorang ngaji. Jerit-jerit suruh aku ngaji. Aku tak nak ngaji. Sekarang aku nak mengaji. Aku teringat arwah mak aku. Pahala setiap butir huruf yang mereka baca sampai kepada anda, wahai ibu yang istiqamah. Faham Berterima kasihlah kita, wahai orang yang bermaksiat, dengan orang-orang yang berbuat taat. Kerana berkat bumi Allah ni, kerana ketaatan mereka dalam beramal salihat. Jadi bila saya baca hadisku di sini, saya sebab demi sesungguhnya, demi keagungan dan kemuliaanku, seandainya bukan kerana orang tua. Sebab tu saya suka pergi umrah kalau ada orang yang bawa orang tua. Saya selalu cakap kepada orang-orang yang gagah perkasa, tolonglah orang tua-tua kita ni macam mak dan ayah kita. Bantu mereka, pimpin mereka. Walau dengan bantu mereka tu kadang kita lambat pergi masjid tau. Tapi sebab kita nak tolong orang tua-tua. Kerana sebenarnya urusan kita mudah, hidup kita berkat. Kerana kita tolong orang tua-tua yang rokok dan sujud kepada Allah. Saya juga suka kalau bawa jemaah umrah, ada orang bawa anak-anak kecil. Bawa OKU saya suka. Kenapa? Sebab kita yang sihat-sihat ni jangan duk belagak sangat. Yang kaya-kaya bayar package mahal ni jangan duk perasan bagus sangat. Sebenarnya kamu dapat mudah dan berkat kerana ada golongan anak-anak yang masih menyusu. Dan haiwan-haiwan yang merumput. Adanya binatang-binatang atas bumi yang masih berzikir, berdoa kepada Allah. Niscaya, kata Allah, kalaulah tak ada semua tu, niscaya aku sudah menahan hujan daripada kalian. Hei manusia, jangan hidup bongkak. Kamu hidup dengan senang atas dunia ni kerana kamu menumpang berkat orang-orang soleh. Binatang-binatang yang sentiasa berzikir. Anak-anak yang tak ada dosa. Itu yang kita tumpang berkat. Bukan kerana Quran yang kamu baca 30 juzuk lalu kamu bangga-banggakan. Bukan kerana ibadah korban yang paling mahal kamu masuk lalu kamu riak dan takabur. Bukan. Tapi kita tumpang keberkatan mereka itu semua. Sahabat-sahabat faham? Maka terus yakin dengan Allah. Berdoa dan perbaiki diri kita.
Sebab kita nak berdoa dalam Allah pandang kita sebagai orang yang taat. Bukan kita berdoa dalam keadaan Allah pandang kita sebagai orang yang bermaksiat. Semoga Allah bagi faham. Di 11 Zulhijjah haram berpuasa, tapi teruskan ibadah korban. Doakan tim Darul Fawaz yang berada di Kemboja. Saya sayang anda semua kerana Allah. Moga-moga Allah upgrade diri kita menjadi hamba yang soleh lagi solehah. InsyaAllah kalau bukan di sini, tempat destinasi utama kita untuk berkumpul bersama-sama adalah dalam syurganya Allah. Kenapa daun pandan wangi terasa kena hempuk pagi ni bab ni? Saya tak pernah hempuk orang, saya hanya nak melidikan orang. Bye-bye sayang-sayang, nak pergi cari sarapan apa ada dalam peti ais, kita perangat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah. Assalamualaikum. Jumpa esok 7 pagi insya-Allah.